Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bersama pada malam ini. Insya-Allah pada malam ini kita akan bincang satu ayat Al-Quran, iaitu surah An-Nisa ayat 115. Cumanya untuk makluman kepada sidang hadirin dan hadirat yang ikuti program ini, untuk pengajian hadis Mishkat itu kita terpaksa tangguh mungkin sebulan ataupun 2 bulan, kerana Al-Fadhil Ustaz Nasim dalam proses menyiapkan buku itu tak siap lagi. Jadi insya-Allah saya akan maklum kemudian kemungkinan kita akan guna dia buku ringkas yang ditulis ataupun diterjemah oleh anak Ustaz Nasim juga. Dia cadar buku itulah untuk sementara waktu. 10 prinsip keselamatan itu. Cuma untuk sementara ini saya guna nota ni dulu, dan minggu hadapan, mungkin minggu yang satu lagi tu kita guna buku tu. Minggu hadapan saya akan iklan. Cuma untuk malam ni saya nak bincang satu ayat, iaitu ayat 115 surah An-Nisa. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala: "Wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Maksudnya, dan sesiapa yang menentang ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesudah terang nyata kepadanya kebenaran petunjuk yang dibawanya, dan dia pula mengikut jalan yang lain dari jalan orang-orang yang beriman, kami akan memberikannya kuasa untuk melakukan kesesatan yang dipilihnya, dan pada hari akhirat kelak kami akan memasukkannya ke dalam neraka Jahannam, dan neraka Jahannam itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Surah An-Nisa ayat 115. Baik, secara umumnya, kalau kita perhatikan secara umumnya, ayat ini memperjelaskan bahawa seseorang itu tidak akan selamat daripada azab Allah di hari akhirat kalau dia mengabaikan ajaran Rasulullah dan juga ajaran para sahabat radhiyallahu anhum. Dan dia akan jadi sesat dengan sebab perbuatan dia sendiri. Dan kesan yang paling berat di hari akhiratnya, dia akan dihumban ke dalam neraka Jahannam. Itu secara umumnya begitu. Baik, jadi untuk membicarakan ayat ini, cuba kita tengok dalam nota ni lah. Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah dalam muqaddimah kitab dia Naqdul Mantiq, dia telah menafsirkan ayat jalan orang-orang yang beriman. Itu fokus kita ni. Ni secara umumnya ayat ini kalau tidak ikut ajaran Rasul, tu jelas lah bahawa seseorang itu tidak selamat di hari akhirat. Cumanya dalam ayat ni dia sebut, Allah SWT sebut, dan dia pula mengikut jalan selain jalan orang-orang yang beriman. Sebab tu saya highlightkan jalan orang-orang yang beriman tu, siapa yang dimaksudkan di situ. Kalau Rasulullah tu jelas lah, tu kita faham lah tu. Jadi dia mengikut jalan selain jalan orang-orang beriman tu, jadi siapa yang dimaksudkan itu? Baik. Jadi kalau mengikut Syekhul Islam Ibn Taymiyah, dia maksud jalan orang-orang yang beriman itu, mereka itu adalah para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Maksudnya, Allah telah menegaskan sesiapa yang memusuhi dan menentang Rasul dan mengikuti jalan selain jalan para sahabat, sesudah nyata baginya kebenaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah dan didakwahkan serta diamalkan oleh Rasulullah bersama para sahabatnya, maka Allah akan menyesatkannya dengan pilihannya sendiri.
Maknanya orang ni dia tidak akan berada di bawah penjagaan Allah. Dia tidak akan berada di bawah taufik Allah. Dia tidak akan dapat hidayat daripada Allah. Itu maksudnya. Bayangkan seseorang yang tidak dijaga oleh Allah, tidak dapat hidayah, Allah tak beri taufik pada kebenaran. Mana dia hidup dengan akal dia semata-mata. Dia hidup dengan fikiran dia semata-mata. Cuba bayangkanlah. Makna di sekeliling dia ni ramai musuh-musuh yang nak menyesatkan dia. Dan ada pula musuh yang tidak boleh dilihat dengan mata kasar, yang kita sebut sebagai iblis dan syaitan. Sedangkan dia langsung tidak dijaga oleh Allah, tidak mendapat inayah, taufik dan sebagainya. Cuba bayangkan keadaan manusia itu. Baik. Ayat yang mulia ini merupakan sebesar-besar ayat dan dalil yang paling tegas dan terang tentang kewajipan yang besar bagi kita untuk mengikuti jalan orang-orang yang beriman, itu para sahabat. Bagaimana cara hidup beragama para sahabat atau manhaj mereka berdasar kepada nas Alkitab dan As-Sunnah itu. Baik. Kalau ada orang kata beginilah. Ini ana petik dalam beberapa kitab tafsir lah semasa membicarakan dia punya ayat ni. Sehingga dikumpulkan 25 pandangan itu. Kalau ada orang kata begini, kenapa jalan orang-orang yang beriman yang dimaksudkan dalam ayat 115 surah An-Nisa ini ditafsirkan dengan para sahabat, bukan umumnya yang merangkumi seluruh orang-orang beriman? Kenapa kalau kita tengok dalam kitab tafsir, bahkan dalam kitab-kitab utama lah, mengikuti jalan selain daripada jalan orang-orang beriman itu, umumnya akan kata ini maknanya sahabat, tidak ikut sahabat. Kenapa begitu? Itu yang kita nak bincang di sini. Soalan ini dijawab dengan mengemukakan 26 kesimpulan atau istimbat dari ayat di atas. Daripada ayat ni ana bincang ni secara ringkas lah. Kita petik dalam banyak kitab tafsir lah. Ulama ni kata begini, ulama kata begini. Maksud dia tu. Kenapa ulama cenderung, bahkan ahli-ahli tafsir yang muktabar mengatakan maknanya para sahabat. Yang pertama sekali, ketika turunnya ayat yang mulia ini, tidak ada orang mukmin di permukaan bumi ini selain para sahabat. Maka pembicaraan awal ayat ini Allah SWT tujukan kepada mereka. Baik, semasa Nabi beroperasi di Mekah, di Madinah tu, mana orang Islam ada? Di Malaysia ke? Ada ke? Tak ada. Kalau ada di sekitar tu, di Hijaz pun tak ada lagi. Maksud Hijaz ni makna selain Mekah, Madinah, di sekitar tu. Kalau adanya Mekah tu pun beberapa orang sahabat, tak ramai yang tidak dibenarkan hijrah pada peringkat tu. Dan juga di Madinah, mana kalau nak bila tu jumlah tu, mana tidak ramai lah pada waktu itu. Akhirnya ramai lah. Hingga Hafiz Ibn Hajar kata 70,000 orang sahabat tu sebelum itu. Ataupun kalau kita kata daripada bermula operasi dakwah Nabi, ketika umur 40 sampai Nabi umur 63 tahun, kalau Hafiz Ibn Hajar kata, mana antara itulah sekitar 70,000 orang sahabat. Baik. Hak kita kata 70,000 tidak duduk mana sahabat? Di zaman Nabi. Tak usah kira selepas Nabi wafat tu zaman Nabi. Apakah sahabat ni di zaman Nabi sudah bertebaran seluruh dunia menyebarkan dakwah? Tidak lagi. Operasi mereka hanya berada di sekitar Mekah, Madinah, khususnya selepas daripada tahun ke-8 pembukaan kota Mekah. Dah adalah Nabi hantar ke sekitar-sekitar, tapi bukan melepasi daripada tanah Arab. Tidak melepasi tanah Arab lagi pada waktu itu. Sebab itulah ulama mengatakan ayat ini, walaupun kaedah mengatakan al-ibrah bi umumis sabab la bi khususis sabab, kalau kita nak ambil iktibar daripada ayat, jangan tengok secara khusus, tengok umum ayat. Kalau tengok khusus, tak ada sahabat tentang kita, betul tu. Tapi mula-mula sekali ayat ni turun, khitab dia, fokus bicaranya Allah tujukan kepada para sahabat. Itu yang pertama. Ini semua ulama tafsir terima. Yang kedua, mafhumnya bahawa orang-orang mukmin yang sesudah mereka, yakni mereka itu mana para sahabat. Orang-orang mukmin yang sesudah mereka akan tersenara dalam ayat yang mulia ini dengan syarat mereka mengikuti jalan orang-orang yang beriman yang pertama, iaitu para sahabat. Jika tidak, mereka tersenara orang yang telah menyelisihi jalan orang-orang yang beriman, sebagaimana ketegasan firman Allah di atas. Maksudnya begini, jadi kalau kita perhatikan terjemahan ayat tadi, sesiapa yang menentang ajaran Rasulullah
sesurah terang nyata kepadanya kebenaran petunjuk yang dibawanya, dan orang itu pula mengikut jalan selain dari jalan orang-orang yang beriman. Maksudnya orang sesudah zaman sahabat, tabi'in dan seterusnya. Jadi kalau mereka nak selamat, tidak dihumbai dan neraka jahanam, mereka mesti ikut jalan, kita kata anak murid Nabi itulah, jalan orang-orang beriman yang mula-mula fokus ayat ini, yakni sahabat, baru mereka selamat. Kalau mereka tidak mengikuti jalan sahabat, mereka tetap akan tersenarai sebagai orang yang menyelisihi jalan orang-orang yang beriman. Akhir sekali kesan dia ujung ayat itulah orang panggil risiko yang dihadapi, iaitu neraka jahanam. Itu maksudnya. Dia bahagian kedua ni, kalau saya nak guna bahasa lebih ringkas, maknanya kalau kita kata kita nak ikut Nabi, kita tak seikut cara sahabat. Hak tu orang panggil bercakap dalam keadaan tidak faham apa yang dia ucap. Yang kedua, kita boleh kata orang yang bercakap dia nak ikut Nabi tapi tak seikut sahabat, supalah dia kata dia nak seolah-olah supaya dia kata dia nak ikut Quran tapi tak seikut hadis, dia akan jadi gitu. Faham tak maksudnya? Seseorang yang kata kita nak ikut Allah dan Rasul, kita tak seikut sahabat, perkataan itu di segi justifikasi dia memberi maksud dia kata nak ikut Quran saja, hadis dia tak seikut. Sebab apa? Sebabnya hadis-hadis ni siapa yang bawa? Sahabat ni, sini saya tidak sebutlah. Sahabat ni antara gelaran sahabat hamalatul ahadith. Itu antara gelaran ni. Siapa dia sahabat? Hamalatul Quran wa hamalatul ahadith. Pembawa Al-Quran dan hadis-hadis Nabi. Macam mana kita boleh jumpa hadis kalau tidak melalui sahabat? Bahkan dalam kitab, dalam sanad hadis tu, kalau tidak ada sahabat, hadis tu tidak diterima. Itu kedudukan sahabat. Yang ketiga, kalau ditafsirkan orang-orang mukmin di dalam ayat yang mulia ini, kalau ditafsirkan secara umum, kalau ditafsirkan orang-orang mukmin dalam ayat ni, kalau kita tafsir secara umum lah, maka maksudnya jalan orang yang beriman mana? Kalau kita tafsir secara umum, jalan orang beriman, jalan orang mana? Mana? Kita nak kata mana? Sebab orang beriman ni zaman sahabat, zaman tabi'in, sampai kiamat lama orang beriman. Jadi hak mana? Yang mana kalau tak ikut dia jadi sesat? Hak mana? Dalam konteks ayat ni. Apakah maksudnya Khawarij atau Syiah Rafidah atau Mu'tazilah atau Murji'ah atau Jahmiyah atau kalangan filosof atau popok Sufiyah, popok Sufi? Hak mana? Hak zaman tu. Hak kita ni selepas 1100 tahun dah. Kalau kita nak kata popok lain, tak logik. Jadi makna ayat tu, kalau mengikut selain jalan orang-orang beriman, maka dia juga akan tersenara sebagai orang yang dihumban dalam neraka jahanam. Dan dia juga termasuk dalam orang yang bermusuh dengan Rasulullah. Baik. Yang keempat, perjalanan orang-orang mukmin yang paling jelas arahnya, akidah dan manhajnya hanyalah perjalanan para sahabat. Adapun yang lain hanya mengikuti sirah atau perjalanan mereka, baik akidah dan manhaj. Maknanya kalau seseorang itu dia nak ambil manhaj Nabi, sirah Nabi, dan dia rasa dia akan selamat dengan semata-mata itu, tak mungkin. Sebab apa? Sebab zaman sahabat itu adalah zaman Nabi SAW. Kalau kita nak cakap dalam bahasa mudah, Nabi curahkan ilmu dia semuanya kepada generasi itu. Dan bila sudah sampai satu tahap, pada perkiraan Allah, generasi ini sudah mampu bawa ilmu Nabi, maka Allah matikan Nabi. Itu maksudnya. Tak mungkin Allah wafatkan Nabi dalam keadaan ilmu yang Nabi nak ajar tu belum selesai. Tak mungkin. Maknanya bila Allah tarik Nabi dengan wafatkan Nabi, makna generasi yang ada pada waktu itu sudah boleh menjadi galang ganti Nabi, bawa ilmu ke seluruh pelosok dunia. Itu maksudnya. Itu maksudnya jalan orang-orang yang beriman. Yang kelima, sebab itulah Imam Syafi'i kata, aku kalau tak faham hadis, mesti aku akan rujuk amal sahabat. Sebab di situlah kita akan dapat terjemahan hadis yang sebenarnya, pemahaman hadis yang sebenarnya. Yang kelima, perjalanan orang-orang mukmin yang paling alim terhadap agama Allah
Iaitu al-Islam hanyalah para sahabat. Allah telah menegaskan di dalam kitabnya yang mulia bahawa mereka adalah orang-orang yang telah diberi ilmu. Ini boleh rujuk dah dalam surah Muhammad ayat 16 itu. Yang keenam ni anak-anak ringkaskan. Perjalanan orang-orang mukmin yang mulia, yang paling bertakwa kepada Allah secara umumnya adalah para sahabat. Ini cukup banyak kenyataan. Kenyataan dari pokok tabi'in, cuma saya tidak masukkanlah di sini. Dia sebenarnya tu macam mana boleh tertinggal. Sebenarnya perjalanan hidup tu. Sebab kita cuba nak perkenalkan sirah sahabat. Sirah sahabat. Jadi perjalanan tu mana perjalanan hidup orang-orang mukmin yang mulia, yang paling bertakwa kepada Allah secara umum adalah para sahabat. Yang ketujuh, perjalanan hidup orang-orang mukmin yang paling tinggi nilai taslim. Taslim di sini maksudnya menyerahkan diri, bertawakul atau bertawakal kepada Allah dan Rasul secara umum adalah para sahabat. Jadi poin-poin ni bila kita baca sirah sahabat, kita akan nampak setiap satu ni yang disebut ni. Semua ni adalah kitab tafsir ni ada ni. Boleh dikatakan adalah kitab tafsir semua ni. Dia begini saja. Sekarang ni mudah. Dia dalam Quran digital, Maktabah Syamilah dan sebagainya. Misalnya kita ambil satu ayat, kita boleh terus pergi kepada berpuluh-puluh kitab tafsir. Ayat ni, ulama ni kata macam mana. Kita boleh tengok semua ni. Maknanya ulama ni, kalau kita nak jumpa lah sesuatu yang mereka sepakat, kita boleh buat perbandingan tafsirkan. Misalnya ayat ni saja. Apa pemahaman ulama? Saya boleh katakan semua. Hampir 50 lebih tafsir yang dikumpulkan itu dalam bentuk digital tu, kalau kita nak rujuk ayat ni semua dia kata ini sahabat Nabi. Orang panggil secara khusus. Hak secara umum tu semua orang beriman. Baik. Tidak boleh, tak boleh nak lawan lah tu. Tak boleh nak lawan. Anda tengok juga sempat rujuk dalam kitab Syiah lah tafsir ni. Dia kata mana? Dia kata Ahlul Bait. Perjalanan dia orang mukmin Ahlul Bait. Ahlul Bait tu tak termasuk isteri-isteri Nabi, tak termasuk kecuali Khadijah. Dan Ahlul Bait tu dia bila sore, boleh bila dengan jari. Dan keturunan itulah seterusnya. Tu pelik lah. Tak ada tu dari tafsir Ahli Sunnah gitu tu. Yang ke-8, perjalanan hidup orang-orang mukmin yang ijma', kesepakatan mereka menjadi hujah dan menjadi dasar hukum Islam yang ketiga setelah Al-Quran dan As-Sunnah hanyalah ijma' para sahabat. Oleh kerana itu tidak ada ijma' yang lebih tinggi nilainya kecuali ijma' para sahabat atau setelah terjadi ijma' di antara mereka. Sebab ijma' ni kalau kita belajar segi usul fiqh, ijma' ulama pun ada juga. Tapi kalau nak banding dengan ijma' sahabat, sesuatu yang sahabat sepakat, tak boleh lawan, ini paling tinggi. Paling tinggi. Katakanlah walaupun perkara ni tak berlaku. Katakanlah berlaku ijma' sahabat bercanggah dengan ijma' ulama. Benda ni tak ada. Cuma kalau berlaku, dia kena tolak ijma' ulama tu. Tapi ulama kata tak mungkin berlaku gitu. Tak mungkin berlaku ijma' di kalangan ulama tiba-tiba bercanggah dengan ijma' sahabat. Tak mungkin. Sebab apa tak mungkin? Sebab ulama Islam dia tak akan ijma' kalau bercanggah dengan ijma' sahabat. Tak mungkin. Sebab ulama kita ni dia nak ijma' ke nak ijtihad ke, rujukan utama dia adalah sahabat. Baik. Demikian juga sebaliknya, mustahil akan terjadi perselisihan apabila para sahabat telah ijma' dan tidak ada yang menyalahi ijma' mereka kecuali orang-orang sesat dan menyesatkan yang telah mengikuti jalan orang-orang yang beriman. Baik, yang ke-9, perjalanan hidup orang-orang mukmin yang tidak pernah berselisih di dalam akidah dan manhaj hanyalah perjalanan para sahabat bersama orang-orang yang mengikuti mereka di kalangan tabi'in dan tabi'it tabi'in dan seterusnya. Okey, cuba tengok poin yang ke-19 ni, anda nak hurah sedikit saja ni secara ringkas. Baik. Poin yang ke-9 ni boleh jadi timbul persoalan di kalangan kita lah kalau kita baca sejarah sahabat. Tak selisih mana siapa perang tu. Nah, antara Muawiyah dengan Sayyidina Ali dengan kita kata Aisyah dan peperangan Jamal, Ibnu Zubair peperang sampai mati dekat dengan Kaabah tu dah. Lepas tu ada berlaku kecil-kecil, siri-siri kecil tak adalah berlaku. Dah Sayyidina Hasan pun kena racun mati. Tu berlaku di zaman sahabat tu. Lepas tu lagu mana tak berselisih? Cuba perhati molek. Perselisihan tu dalam bab apa dia? Ni kita sebut ni dalam bab akidah dan manhaj.
Sebab tu ulama yang buat kajian perselisihan itu dia kena bincang dalam konteks lain. Sebab itulah Sayyidina Ali radhiyallahu anhu dia tetap mengatakan orang yang mati syahid, orang yang mati menentang dia, yakni tentera-tentera Muawiyah yang mati dalam peperangan semasa peperangan Siffin, semuanya mati syahid. Bahkan dia akan hukum kalau ada orang kutuk tentera Muawiyah. Maknanya bagi Sayyidina Ali, peperangan sama Islam ni ada pihak ketiga yang menjadi batu api, yang menjadi punca. Hatu. Ni orang panggil manhaj. Maknanya walaupun siapa mereka perang, dia tidak mengkafirkan sama Islam. Itu manhaj. Itu termasuk dalam manhaj. Itu maksud di sini. Dalam bab akidah ada selisih, tak ada. Sangat jelas. Sebab hak berlaku pertempuran itu bukan dalam bab akidah, tu bab politik. Bab ijtihad. Kalau nak cerita tu panjang lah. Gitulah. Yang ke-10, para sahabatlah sebaik-baik umat ini dan pemimpin mereka, yakni pemimpin umat. Kena ingatlah poin 26 ni untuk tujuan supaya kita nampak kenapa ulama khususnya ahli tafsir kata jalan orang-orang beriman yang dimaksudkan dalam ayat 115 surah Nisa ni makna para sahabat. Ini poin dia. Hal ini ana petik dalam I'lamul Muwaqqi'in Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Yang ke-11, para sahabatlah rujukan dan mufti umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak dalam setengah-setengah mazhab, misalnya mazhab Malik, amal ahli Madinah tu utama dalam rujukan. Amal ahli Madinah. Gapo dia amal ahli Madinah itu satu perbincangan khususlah. Baik, yang ke-12, para sahabatlah generasi pertama yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Oleh kerana itu Allah memerintahkan manusia untuk mengikuti mereka. Orang yang mula-mula beriman. Hati-hati. Hak ni poin yang ke-13. Boleh rujuk dalam kitab. Surah Al-Baqarah tu ayat 13 tu. Anda nak sebut gini, poin ni. Sebab dia ada huraian dia, cuma kita tidak nak catat secara terlalu luas lah. Dia maksudnya begini. Kita kena ingat, sebab itulah para ulama meletakkan bahawa kita akan boleh faham isu-isu yang kita bincang ni kalau kita boleh faham operasi dakwah Nabi di Madinah, bagaimana kedudukan masyarakatnya. Kita boleh faham hadis dengan baik kalau kita boleh faham situasi masyarakat jahiliah sebelum Nabi istihad dia jadi Nabi, sebelum turun ayat Iqra, bagaimana fenomena masyarakat dari sudut akidah, dari sudut sistem perkahwinan, sistem perniagaan, sistem masyarakat. Dia ada sebuah kitab tu, tajuk kitab tu Al-Mafsal, Al-Mufassil gitu, tak ingat ana. Kitab ni 11 jilid. Kitab ni dia Al-Mafsal, kitab ni kitab ni bincang kehidupan masyarakat Arab sebelum Nabi umur 40. 11 jilid. Dari sudut akidah saja, dia bincang semua. Makna kalau kita baca kitab tu, nak baca semua kitab tu, kitab rujukan tu. Orang tidak baca gitu. Tapi kalau nak tahu bab perkahwinan, tengok si terkejut kita. Jadi bila kita tahu seteruk itu masyarakat, bahaya ke? Syekh Nadwi kata, teruk tak teruk kefahaman masyarakat terhadap agama pada waktu itu, sehingga bila Nabi itu dalam bentuk manusia, dia kata tak logik. Begitu jauh dah dengar dia, macam mana Nabi boleh manusia supaya kita pergi kedai makan nasi gapo, macam mana? Seolah-olah mereka kata sepatutnya Nabi kena malaikat. Tu nak ayatnya jauhnya dengan pendidikan agama. Lah Yusuf Qaradawi kata tak sulit jadi gitu macam mananya. Mereka terpisah dengan wahyu ni 450 tahun. Selepas Nabi Isa tak ada Nabi. Paling singkat masa kata Yusuf Qaradawi dalam kajian dia, ni dalam kitab Kaifana Ta'amalu Ma'al Qur'anil Karim, dia sebut dalam mukaddimah tu. Maknanya masyarakat Arab tempat Nabi operasi dakwah ni terpisah dengan wahyu 450 tahun. Tak boleh nak agak kepada pupuk Yahudi pada waktu tu. Kenapa? Kerana kitab dia pun dia seleweng dah. Makna hak wahyu sebenar. Patutlah mereka bila Nabi istihad dia sebagai Nabi. Mana Nabi ni? Pergi kedas pun kita, pergi beli nasi pun kita. Pelik. Siapa tahap tu? Kalau bab perkahwinan kan, dahsyat benar. Dahsyat benar. Saya nak sebut contoh biar kita faham. Sebab ini untuk 2 siri sebenarnya ni. Saya ambil satu contoh. Setengah-setengah mungkin pernah dengar. Dia ada satu bentuk perkahwinan dia panggil nikah istibdha'. Dia panggil nikah istibdha'. Nikah istibdha' ni nak terjemah dalam bahasa kita payah.
Setengah ulama kata maknanya menghalalkan kemaluan perempuan. Itu terjemah, tapi tidak menyentuh isu sebenar lah kalau kita terjemah gitu. Maksudnya begini. Seorang wali, ayah lah. Bila anak dia mari haid yang pertama dan selepas tu suci daripada haid, katakanlah ayah dia ada kenal kepada seorang yang hebat, misalnya penunggang kuda hebat, penyair hebat. Lagu mana dia nak dapat cucu dia tu daripada tu? Dia giwi anak tina dia kepada penyair tu, pada orang hebat tu. Duduk sebulan dua, lepas tu dia ambil balik, tengok mengandung ke tidak. Pok kambing je pernah pari. Pok nak ambil bakal kambing. Kalau terbukti setelah duduk sebulan dua tu mengandung anak perempuan dia, situ dia cuba berunding dengan tokoh tu, awak nak nikah ke dengan anak saya. Kalau hak tu tak senikah pun tak apa, tidak dianggap hina dalam masyarakat. Tetapi si ayahnya akan berbangga sebab anak cucu dia lahir daripada penyair hebat, daripada pemanah hebat, daripada pejuang hebat. Ada tu sistem gitu tu. Dan masyarakat anggap sebagai satu bentuk perkahwinan. Tidak dianggap sebagai yang mengaibkan. Setahu itulah. Sebab tu bila Islam mari, dia letak sistem perkahwinan sahabat. Ni satu soalan anak penderah soalan ni. Soalannya ada sahabat kita tanya ni. Lepas tu lagu mana nampak sayang nak kok tina dia tak boleh gida walaupun ada berlaku bunuh anak perempuan. Tapi dia nak dapat anak dia tak boleh kena melalui perempuan juga, tak boleh sama jantan, tak jadi. Dia gini biarlah saya sebutlah. Dalam kitab Al-Musaharat ada sebuah kitab tu dibincang tentang sistem perkahwinan yang berlaku di zaman sahabat, bukan zaman jahiliah. Memang ada sebut bunuh anak. Bunuh anak ni berlaku di kalangan puak mana? Puak Quraisy tak boleh nak sabit. Ada di kalangan puak Quraisy yang bunuh anak. Tak boleh nak sabit. Umumnya hak bunuh anak ni berlaku di kawasan pendalaman. Orang Arab hak jauh daripada Mekah tak ada berlaku bunuh anak. Bunuh anak perempuan. Tapi dia tidak bunuh semuanya. Bunuh semuanya. Tak ada bawa dianya. Misalnya, sebagai contoh. Kalau dia boleh 10 orang anak, 3 perempuan, lepas tu 7 lelaki, 3 perempuan, dia bunuh 2, dia bunuh seorang. Dia tak seri beri amal. Dia bukan bunuh semua. Kalau bunuh semua, tak logik lah. Lepas tu nak mari mana? Cucu dia tu. Pasal ni, kehak perempuan tu tak? Dia giwi. Kalau dia bunuh, nak wila ke mana? Nak ambil bakar tu. Cuma hak ni berlaku di Mekah. Hak bunuh anak tu kebanyakan ulama kata berlaku di kawasan kampung. Sebab tu dalam kisah ni ulama kata saya normal tak bunuh anak. Sebab dia puak Quraisy. Dia tak boleh nak sabit kisah tu. Dalam ilmu nasab. Ilmu nasab tali. Itu disebut oleh ulama lah. Jangan pula kita faham dia bunuh semua. Kalau bunuh lagu tu tak ada keturunan lah buat dia. Sekat dia lah. Baik. Yang keberapa? Yang ke-12 Yang ke-13. Para sahabat telah dipuji dan dimuliakan oleh Allah di banyak tempat lah di dalam kitab dia yang mulia. Dalam Quran ni banyak tempat. Dengan saya kumpul tu beberapa buah kitab. Ulama tulis khusus. Sebut bicara wahyu berkait dengan sahabat. Dia kemukakan semua ayat Quran. Hal ni termasuk dalam tafsir maudhu'i juga. Bincang ayat Quran, topiknya sahabat. Fokusnya sahabat. Satu kitab. Kitab khusus. Baik. Ke-14, sesungguhnya perjalanan hidup para sahabat telah mendapat keredaan Allah dan mereka pun reda kepada Allah. Ini boleh rujuk dalam ayat 100 surah Taubah tu, wasabiqunal awwalun, telah boleh rujuk tu. Ini saya bagi rujuk boleh tengok sedikit lah supaya ringkasnya. Ke-15, perjalanan hidup para sahabat telah menjadi dasar bahawa Allah akan meredai perjalanan hidup orang-orang mukmin dengan syarat mereka mengikuti jalan orang-orang mukmin yang pertama itu para sahabat. Seolah-olahnya dasar ni maksudnya penanda aras. Jadi kehidupan sahabat ni, dia sahabat ni ada tempoh dia. Dalam satu hadis tu Nabi pernah sebut, daripada zaman aku ni ketika di Madinah. Mana 100 tahun ke hadapan, habislah zaman sahabat. Ada Nabi sebut gitu dalam riwayat. Jadi waktu tu bagi ilmu dirayah penting lah. Mana kalau ada orang kata dia ni sahabat sedangkan sudah melepasi daripada tarikh hadis tu lepas 100 tahun, ulama tak akan terima orang itu sebagai sahabat. Sebab Nabi letak dah. Masa Nabi sebut hadis di Madinah, Nabi kata 100 tahun lepas ni,
100 tahun ke hadapan, tu saja zaman sahabat. Mana akan ada sahabat dia hidup setakat tu ya. Itu menjadi asas juga kepada ilmu dirayah. Baik. Yang kita nak sebut di sini ya, kehidupan, perjalanan hidup para sahabat menjadi penanda aras benar ataupun tidak benar kehidupan seseorang itu. Makna kalau kita boleh ikut cara hidup sahabat dalam semua aspek, maka kita ni dikira ikut Nabi lah. Mafhumnya bahawa Allah tidak akan meredai mereka yang tidak mengikuti perjalanan hidup kalangan muhajirin dan ansar. Ni. Yang ke-16, sebaik-baik tu tak ada nya tu silap. Sebaik-baik sahabat para nabi. Nya tu tak ada potong. Sebaik-baik sahabat para nabi dan rasul ialah sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hak ni dalam kitab ni Akidah Khatmun Nubuwah ni minggu depan pun mungkin kita sempat sebutlah. Dia begini, ulama buat perbandingan. Kita ambil zaman Nabi Musa lah. Nabi Musa dia ada sahabat-sahabat dia. Ialah dia tidak istilah sahabat lah. Dia istilah lain. Hawari dan sebagainya. Tak. Nabi Isa pun ada sahabat-sahabat dia. Pendukung-pendukung dia. Kalau nak dibandingkan berdasar kepada teks, berdasar kepada maklumat-maklumat yang Nabi sebut, tentang bagaimana kedudukan masyarakat Nabi Musa. Hak pergi daripada teh tu pun. Hak Nabi Musa rekrut 40 tahun tu pun. Nak berubah payah. Sedangkan kalau kita tengok kehidupan sahabat Nabi ni, memang tak boleh nak banding. Hak tu ulama buat perbandingan. Sahabat Nabi yang menjadi pendukung pada gerakan risalah tauhid yang Nabi bawa, nak bandingkan dengan pendukung gerakan, kita kata Nabi Isa, popok dia. Tak boleh nak lawan. Ni. Sebab tu kena tahulah sahabat ni setara mana. Sahabat ni setara mana. Baik. Yang ke-17, tidak ada yang marah dan membenci para sahabat kecuali orang kafir. Ayat ni menjadi dalil besar. Kalau kita baca hadis fakta-fakta yang ulama ahli sunnah nak sabitkan bahawa Syiah ini musuh Allah, ni salah satu ayat yang digunakan. Siapa dia benci pada sahabat Nabi? Siapa dia? Okay, ayat 115 ni makna benci kepada sahabat. Siapa dia? Tak ada orang lain. Bahkan ajaran salah pak kita ni tak ada benci pada sahabat. Sebenarnya. Tapi Syiah ni tidak. Dia rekod hadis banyak hadis. Dia nak ayat Abu Hurairah ni jahat. Dia tulis sebuah kitab, bukan main-main. Setebal ni kitab. Ada kan ada? Nipis sikit pada ni. Dia tulis kitab. Mana Abu Hurairah ni jenis munafik. Dia tulis sebuah kitab. Dengan dia kemukakan riwayat. Ulama kita jawab 2 kali ganda tebal. Itu bukan main-main. Yang ke-18, tidak ada yang menyatakan bodoh terhadap para sahabat kecuali orang-orang munafik. Boleh rujuk dalam surah Baqarah ayat 13. Kama amana sufha. Ayat itulah. Apakah nak suruh kami beriman sebagaimana pokok bodoh tu beriman? Dia kata sahabat pokok bodoh. Siapa dia ni? Ayat ni berkait dengan munafik. Baik. Yang ke-19, Rasulullah telah bersabda, maksudnya sebaik-baik manusia lah yang hidup di zamanku, kemudian yang sesudah mereka. Hadis ini sahih, mutawatir, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dan juga lain-lain penulis kitab sunan lah. Nabi sebut sebaik-baik manusia lah yang hidup di zamanku. Sebab tu Khatib Baghdadi hati-hatilah. Dalam Al-Faslul Khitab, kita Al-Faslul Khitab bincang tentang konflik yang berlaku di zaman sahabat tu. Memang dia sebut. Khatib Baghdadi ni antara pengkaji sirah. Dia kata setinggi-tinggi wali tak boleh nak mengatasi serendah-rendah sahabat. Dia kata setiap riwayat yang mengatakan sahabat melakukan dosa, sahabat ni jahat, dia kaji setiap hadis tu dia kaji. Tak ada siapa pun yang boleh dipertanggungjawabkan. Tu kata Khatib Baghdadi. Lepas tu dia adalah huraian dianya. Baik. Yang terakhir, Hana ambil yang terakhir. Ya boleh. Mana? Mana saat ni? Tidak ada yang marah dan benci kecuali orang kafir. Tidak ada yang menyatakan bodoh. 19. Rasulullah telah bersabda, sebaik-baik manusia yang hidup di zamanku, kemudian yang sesudah mereka. Maknanya generasi sesudah mereka lah. Tabi'in. Wa man ba'dahum. Itu dalam hadis. Wa man ba'dahum. Dan orang sesudah mereka. Itu kalau nak tambah boleh tambah generasi sesudah mereka. Yakni tabi'in dan seterusnya lah. Tapi ini generasi terbaik. Sahabatnya dia begini saya nak sebut sikitlah sini.
Dia kalau dulu selepas Nabi wafat, zaman tabi'in, ketika tabi'in sudah ramai dan masuk ke Madinah, sahabat tu sudah berada di penghujung dah zaman sahabat. Pokok tabi'in ni kalau dia duduk di sehadapan tengok sahabat masuk, walaupun sahabat tu tidak dikenali pun, tak tahu, kita tak tahu saja, tapi sahabat masuk dia akan unduh lalu. Tu sikap tabi'in. Kalau kita baca kita akan jumpa. Maknanya pokok tabi'in zaman tabi'in di Madinah, kalau dia semaya walaupun dia duduk sehadapan tengok sahabat masuk, dia unduh lalu. Dia kata tak pernah sahabat kita nak duduk depan, sahabat duduk belakang. Tu dia penilaian tabi'in terhadap sahabat. Kalau kita boleh jumpa dalam ni, Ethiopi sebut dalam syarah berkenaan dengan saf, Ethiopi pun sebut dalam syarah Nasa'i 42 jilid dia tu, dia ada sebut juga tu zaman dulu lah. Zaman lah ni kutub sahabat. Jadi kutub sahabat tu kira-kiranya hakikat sebenar kata Imam Ahmad kata idza ra'aita hadan yantaqisu ashab Rasulillah fattahim Islamah. Tu kata Imam Ahmad. Kalau mu tengok ada orang kutuk sahabat, merendah sahabat, mu kena sedar orang tu sebenarnya mu kena ragu keislaman dia. Tu kata Imam Ahmad. Bukan kafir, kutuk saja. Syiah ni dia kafir. Kalau mu tengok seseorang kutuk sahabat fattahim Islam, mu kena ragu keislaman dia. Sebab orang Islam tidak gitu. Siapa begitu Imam Ahmad kata. Baik, saya habiskan yang ke-19 ni. Generasi pertama adalah sahabat, yang kedua tabi'in, dan yang ketiga ialah tabi'it tabi'in. Mereka inilah dinamakan dengan nama salafus salih, generasi awal yang salih, iaitu 3 generasi terbaik umat. Dalam setengah riwayat, dalam setengah kenyataan ulama, dia kata 3 generasi ni dia panggil generasi keemasan. Dia guna istilah begitu. Kepada mereka lah kita merujuk cara bagaimana kita dalam mengamalkan nas Al-Quran dan As-Sunnah. Sedangkan orang-orang yang mengikuti mereka dinamakan salafiyun dari zaman ke zaman sampai ke hari ini. Jadi orang tak panggil sahabat pokok salafi, orang tak panggil sahabat gitu. Dalam kitab sahabat ni salafus salih. Begitulah. Jadi ke-20 dan seterusnya tu kita bincang minggu hadapan lah. Dan minggu hadapan ni sebenarnya dia ada saya bagi nota lain lah. Kemudian saya akan sebut kitab cadangan untuk kita baca dalam tempoh 2 bulan. Minggu depan saya akan bagilah, insya-Allah. Jadi saya setakat itulah dulu. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.